Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Madam Tengku Malini dan juga rakan-rakan sekalian. Kami ingin membentangkan mengenai Systemic Lupus Erythematosus ataupun lebih dikenali sebagai SLE. Sebelum itu, grup kami terdiri daripada Nur Azmin Huda binti Muhammad Safwan, PC 118, Nur Farhana binti Haji Mukhtaruddin, PC 119, Nur Hidayati binti Tamril, PC 120, Nurin Farhana binti Anwar, PC 122 dan Nur Syafrina binti Sahdan, PC 123. Saya Nur Hidayati, PC 120 akan menerangkan mengenai what is systemic lupus erythematosus. Systemic stands for affects multiple organs in the body. Lupus stands for Latin words which is wolf. Erythematosus stands for reddening of the skin. Ini bermaksud systemic lupus erythematosus adalah suatu penyakit yang menyerang beberapa organ pada tubuh badan manusia seperti gigitan serigala kerana disebabkan oleh wujudnya kemerah-merahan dan juga keradangan pada tubuh badan manusia. Secara saintifiknya, systemic lupus erythematosus, known simply as lupus, is an autoimmune disease which the body immune system mistakenly attacks healthy tissues in many parts of the body. Systemic lupus erythematosus ataupun secara ringkasnya kita kenali sebagai lupus adalah satu penyakit autoimmune di mana imun sistem di dalam badan tersalah anggap dan menyerang tisu-tisu dan juga organ badan yang sihat di dalam badan. It can affect the joints, skin, brain, lungs, kidney and blood vessel. Okey, apa yang kita faham mengenai imun sistem? Imun sistem yang sepatutnya melindungi tubuh badan kita dan juga organ-organ dalam badan kita daripada patogen dan juga serangan benda asing. Akan tetapi, dalam kes SLE ini, imun sistem kita tersalah anggap dan menghasilkan satu autoantibodies kepada organ dan juga tisu di dalam badan yang boleh menyebabkan berlakunya keradangan dan juga kerosakan pada tisu dan juga organ tubuh badan manusia. Berdasarkan statistik, 90% penghidap SLE adalah wanita, manakala 10% adalah terdiri daripada lelaki dan juga kanak-kanak. Hi, Assalamualaikum. My name is Nufana binti Haji Mukhtaruddin, PC119. Okay, today I want to talk about pathophysiology of SLE. Pathophysiology is the study of the disorder, psychological processes that causes or result from or are otherwise associated with a disease or injury. Fact you should know about lupus is people with SLE can prevent flare of disease by avoiding sun exposure. However, no cure for SLE, but the treatment can help to control the symptom. Some scientists believe that the immune system in lupus is more easily stimulated by external factors like viruses or ultraviolet light. SLE affect women more than men because female hormones, which is estrogen, play an important role in the expression of SLE. SLE is an autoimmune disorder that develops when the body immune system begins to attack its own tissue. Causes is unknown, but it is likely that a combination of genetic, environmental and possibly hormonal factors work together to cause SLE. The most common type of autoantibody that develop in people with SLE is called an anti-nuclear antibody because it reacts with part of the cell nucleus. This occurs through the production of autoantibodies that attack a person's own cell, thus contributing to the inflammation of various parts of the body and may cause damage to organ and tissue. Lupus is not caused by microorganism. Lupus is not caused by infection microorganism. SLE is characterized by the production of unusual antibodies in the blood. Up to 10% of people with lupus isolated to the skin will develop this SLE. The most common sign and symptom is joint pain, fever, swelling, butterfly-shaped rash on the face, skin lesion,
that appear or worsen with sun exposure, which is photosensitivity. Finger and toes that turn white or blue when exposed to cold or during stressful period. Okay, that's all. Okay, now I will tell you goal of treatment. First, prevent flares. Second, treat flares when they occur. Third, minimize organ damage and complication. Treatment plans are based on patient age, sex, health, symptom, and disease severity. I will tell you the dosage that you must be taken for ibuprofen is usual adult dose for pain 200 to 400 mg orally every 4 hours until 6 hours as needed. Maximum dose 3200 mg per day. For prednisolone, usual adult dose for allergic reaction, dosing should be individualized based on disease and patient response. An initial dose 5 to 60 mg orally per day may be given once a day or in divided doses. Maintenance dose adjust or maintain initial dose until a satisfactory response is obtained, then gradually in small decrement at appropriate interval decrease to the lowest dose that maintains an adequate clinical response. Next, dosage for hydroxychloroquine. Usual adult dose for systemic lupus erythematosus 200 until 400 mg salt per day orally divided in 1 or 2 doses. Lastly, azathioprine. Usual adult dose for systemic lupus erythematosus. Initial dose 1 to 3 mg per kg actual body weight per day orally or IV once a day. Maintenance dose 5 to 10 mg per day together with oral cyclophosphamide for 6 to 9 months followed by azathioprine 50 to 100 mg per day. Assalamualaikum. Nama saya Nur Syafrina binti Sadan, PC123. Saya akan menerangkan tentang drug therapy and explain about choice of drug untuk SLE. SLE ini mempunyai 4 jenis ubat. Untuk slide yang pertama ini, saya akan menerangkan tentang NSAID. Mechanism of action untuk NSAID ialah berfungsi mengurangkan dan menghalang sintesis prostaglandin yang terlibat dalam keradangan. Side effect untuk NSAID adalah stomach pain, heartburn, diarrhea, flu retention. Bagi orang yang sakit sendi, otot atau demam, ubat-ubat ini yang mengurangkan keradangan yang disebut ubat anti radang non-steroid atau NSAIDs boleh digunakan sendiri atau dalam kombinasi dengan jenis ubat-ubat lain untuk mengawal kesakitan bengkak dan demam. Untuk slide kedua ini, saya akan menerangkan tentang hydroxychloroquine. Hydroxychloroquine meningkatkan pH isosomal dalam sel yang ada integen dan ia menyekat reseptor seperti tol pada sel dendritic plasmacyte (PDC). Side effect untuk hydroxychloroquine ialah stomach pain, extremely rare, damage of the eyes. Anti-malaria ini adalah jenis ubat lain yang biasa digunakan untuk merawat SLE. Ubat ini pada asalnya digunakan untuk mengubati malaria, tetapi doktor mendapati bahawa ia juga berguna untuk SLE. Mereka boleh digunakan sendiri atau dalam kombinasi dengan ubat lain dan umumnya digunakan untuk merawat keletihan, sakit sendi, ruam kulit dan radang paru-paru. Kajian klinikal mendapati bahawa rawatan berterusan dengan anti-malaria dapat mencegah penyakit berulang. Untuk slide ketiga ialah untuk ubat kortikosteroid.
Untuk mechanism of action, kesan kortikosteroid terhadap fungsi sel B dan penghasilan hemoglobin lebih lambat. Kesan kortikosteroid yang luas dan umum pada tindak balas imun menjadikannya berguna untuk menguruskan kebanyakan manifestasi sistem organ lupus. Side effect ia ialah bengkak, peningkatan selera makan dan kenaikan berat badan. Rawatan utama di SLE melibatkan penggunaan kortikosteroid. Yang paling biasa adalah prednisolone. Kortikosteroid berkaitan dengan kortisol yang merupakan hormon anti radang semula jadi. Mereka berfungsi dengan sangat cepat menekan keradangan. Kortikosteroid boleh diberikan melalui mulut, krim, disapukan pada kulit atau melalui suntikan. Untuk ubat yang keempat pula ialah aminosupressive. Mechanism of action adalah mencegah aktiviti sistem lupus. Side effect ia boleh menyebabkan loya, muntah, kegugaran rambut dan masalah pundi kencing. Aminosupressive menahan sistem imun yang terlalu aktif dengan menyekat pengeluaran sel-sel imun. Saya ditugaskan untuk explain lebih lanjut tentang diagnosis sistem lupus erythematosus ni yang dikenali sebagai SLE. Okay, jadi saya akan summarizekan pasal diagnosis SLE ni. Okay, actually systemic lupus erythematosus ni dia connective tissue disorder. So basically dia macam dia ada antibody yang lawan diri dia sendiri. Sepatutnya antibody lindung diri kita, tapi antibody dia lawan diri dia sendiri. Lepas tu dia dapatlah simptom-simptom SLE tu. Contohnya anemia ke, cepat letih ke, weight loss ke. Okay, kalau cara diagnosis dia SLE ni, okay, boleh tengok poin yang kedua. Dia kata no one test can diagnose lupus. Maksudnya tak ada satu pun test yang spesifik untuk diagnose lupus ni. Okay, untuk diagnosis dia gunakan combination. Okay, combination dari segi apa? Okay, yang pertama combination dari segi blood. Yang kedua urine test. Yang ketiga sign. Yang keempat symptom, and yang kelima physical examination. Okay, ni dia punya sign and symptom. Ada fever, chest pain, itchy joint, weight loss, kidney disease, mouth ulcer, butterfly shape rashes dan banyak lagi. Okay, laboratory test ada 3. Yang pertama complete blood count, yang kedua anti-nuclear antibody test, yang ketiga urinalysis. Okay, kalau yang pertama tu complete blood count tu dia buat dekat lab. Ada red blood cell count, white blood cell count, platelet count, lymphocyte count, semua tu. Kalau white blood cell atau platelet count yang rendah, berkemungkinan akan berlaku SLE. Okay, untuk poin yang kedua, anti-nuclear antibody ANA test ni adalah yang saya cakap tadi itulah, antibody yang lawan diri dia sendiri. Sepatutnya antibody ni menyebabkan kita sihat, tapi dalam SLE dia ada masalah sebab antibody dia kata badan dia tu bermasalah, so menyebabkan dia sakit. Okay, poin yang ketiga, urinalysis. Okay, urinalysis ni urin lah. Kita tengok protein dalam urin, kita tengok fosfat berapa, kalsium berapa dalam urin, kita tengok ada bakteria ke tak dalam urin tu, increase protein level or blood cell in the urine. Okay, untuk imaging test ada 2, test X-ray dengan echocardiogram ECG. Okay, kalau untuk test X-ray untuk orang SLE ni ada because of badan dia kata
antibody badan dia kata dia tak normal. Jadi badan dia sendiri serang badan dia. Jadi dia menyebabkan inflammation of the lung. Paru-paru tu radang. Jadi bila x-ray tu nampak macam radang paru-paru lah. Padahal dia tak ada jangkitan kuman. Tapi badan dia sendiri yang serang dia. Okey, untuk echocardiogram dia cakap this test use sound wave to produce real-time image of the beating heart. It can check for problem with your valve. Okey. Dia akan menyebabkan valve tu problem dalam orang yang ada SLE. Okey, untuk biopsi pula, biasanya biopsi ni dia akan ambil tisu. Dia akan masukkan jarum besar. Jarum besar tu boleh dia boleh cubit tisu kita tu and ambil kita punya tisu tu bawa ke makmal. So tadi saya ada kata connective tissue disorder. So dia akan ambil bahagian connective tissue tu untuk bawa ke makmal. Saya Nur Hidayati PC120 akan menerangkan mengenai counselling for SLE patient. First ialah NSAID. Antara ubat yang boleh diberikan ialah ibuprofen. Uses of ibuprofen is used to reduce fever and treat pain or inflammation. Kita boleh menerangkan kepada pasien bahawa ibuprofen ini digunakan untuk mengurangkan demam dan juga untuk merawat sakit dan juga keradangan. Antara nasihat yang boleh diberikan kepada pesakit ialah do not take more than your recommended dose. Jangan ambil lebih daripada dos yang telah diberikan kerana boleh menyebabkan berlakunya overdose. Bila berlakunya overdose, boleh menyebabkan berlakunya kerosakan pada perut dan juga bahagian usus. Seterusnya, do not take ibuprofen during the last 3 months of pregnancy kerana boleh menyebabkan bahaya kepada kandungan. Ketiga, take ibuprofen with food or milk untuk mengurangkan stomach upset yang boleh menyebabkan berlakunya ketidakselesaan pada perut ataupun rasa mual. Seterusnya, avoid drinking alcohol. Sebab alkohol boleh menyebabkan peningkatan risiko pendarahan pada bahagian perut. Next, avoid taking aspirin while you are taking ibuprofen. Okey. Untuk pasien yang mengambil aspirin untuk mengatasi masalah stroke ataupun serangan jantung, ibuprofen akan menyebabkan kesan aspirin itu kurang efektif. Jadi, kalau pasien kena ambil juga ubat tu, kita boleh nasihat kepada pasien untuk jarakkan masa sekurang-kurangnya 8 jam sebelum makan aspirin. Seterusnya, kita juga boleh memberi nasihat mengenai how to store the ibuprofen. Okay. Keep all the medicine out of the reach and sight of children. Pastikan jauh daripada kanak-kanak. Store in a cool, dry place away from direct heat and light. Okay, antara side effect daripada ibuprofen dan macam mana cara untuk mengatasi dia. First, ibuprofen boleh menyebabkan berlakunya indigestion, heartburn and stomach pain. Jadi, kita boleh beri nasihat kepada pasien untuk sentiasa ingat mengambil dos ataupun mengambil ubat tersebut bersama dengan makanan ataupun segelas susu. Seandainya ketidakselesaan itu masih berlaku, pasien boleh terus berhubung dengan doktor untuk keterangan yang lebih lanjut. Seterusnya, nausea or mual ataupun muntah-muntah ataupun sakit perut. Kita boleh nasihat kepada pasien untuk ambil makanan yang ringkas sahaja dan banyakkan minum air untuk cover balik cecair yang keluar daripada badan disebabkan oleh muntah-muntah yang pasien rasa tadi. Seterusnya ialah hydroxychloroquine. Uses of medication is used to treat a number of different inflammatory condition including systemic lupus erythematosus. Maksudnya, hydroxychloroquine boleh digunakan untuk merawat
penyakit-penyakit yang berkaitan dengan keradangan seperti sistemik lupus erythematosus. Antara nasihat yang boleh diberikan termasuklah do not take long-term hydroxychloroquine or at high dose. Pengambilan hydroxychloroquine dalam jangka masa yang panjang dan juga dos yang sangat tinggi boleh menyebabkan berlakunya kerosakan pada retina mata, dan seandainya masalah ini berlarutan boleh menyebabkan pesakit buta. Seterusnya, take hydroxychloroquine with a meal or a glass of milk. Ini untuk mengurangkan berlakunya ketidakselesaan pada perut dan juga untuk mengelakkan pesakit merasa mual. Seterusnya, avoid driving or hazardous activity. Ini disebabkan oleh pengambilan ubat ini mungkin menyebabkan berlakunya pemandangan yang kabur. Seterusnya, do not take indigestion remedies within 4 hours before or after taking hydroxychloroquine. Ini disebabkan oleh pengambilan indigestion remedies sebagai contohnya antacid bersama dengan hydroxychloroquine akan menyebabkan ubat itu akan kurang efektif. Seterusnya, try to keep your regular appointment with your doctor. Ini untuk keterangan lebih lanjutlah mengenai ubat ni. Okey, seterusnya, how to store hydroxychloroquine. Keep all the medicine out of sight and reach of children. Pastikan jauh daripada jangkauan kanak-kanak. Store in a cool, dry place away from direct heat and light. Pastikan anda simpan di dalam tempat yang sejuk, kering dan juga jauh daripada panas dan juga cahaya. Okey. Side effect yang sering terjadi pada pasien ialah masalah mata, which is eye problem, which is blurred vision, sensitivity to light. Seandainya perkara ini berlaku, kita boleh nasihat kepada pasien supaya tidak memandu dan juga tidak menggunakan sebarang mesin sehinggalah mata kembali kepada normal. Seandainya berlarutan, haruslah rujuk kepada doktor yang lebih pakar. Seandainya pesakit merasa mual, sakit perut, hilang selera makan dan juga sakit perut, kita boleh ingatkan kepada pasien supaya sentiasa ingat untuk mengambil ubat bersama dengan makanan ataupun minum bersama dengan susu. Pesakit juga haruslah mengelakkan makanan-makanan yang pedas dan juga makanan yang terlampau berat. Seterusnya, corticosteroid. Contoh ubat ialah prednisolone. Prednisolone is used to prevent the release of substances in the body that cause the inflammation. Prednisolone juga berkesan untuk mengurangkan bengkak, kemerahan, gatal-gatal dan juga allergic reaction. Antara nasihat yang boleh diberikan kepada pesakit termasuklah do not use prednisolone if you have a fungal infection anywhere in your body. Ini disebabkan oleh prednisolone mengurangkan keaktifan imun sistem di dalam badan. Jadi, kita takut akan berlakunya side effect yang lebih teruk ataupun infection tersebut akan bertambah teruk. Seterusnya, check your blood glucose level regularly. Ini disebabkan oleh prednisolone boleh menyebabkan peningkatan kepada kadar gula dalam darah. Seterusnya, do not receive a vaccine while using a prednisolone. Ini disebabkan oleh kemungkinan vaksin yang diterima boleh menyebabkan berlakunya infection ataupun vaksin tersebut akan kurang efektif. Seterusnya, avoid being near people who are sick or have infection. Ini disebabkan oleh apabila imun sistem dalam badan kita lemah, kita lebih mudah untuk mendapat jangkitan. Jadi, kita perlu ingatkan kepada pasien supaya cuba untuk elakkan diri daripada bertemu dengan orang yang mempunyai gejala-gejala yang boleh menyebabkan berlakunya infection kepada diri pesakit. Seterusnya, take prednisolone tablet with food. Ini untuk mengurangkan stomach upset yang boleh menyebabkan perut berasa kurang selesa dan mual. Seterusnya, how to store prednisolone. Keep all the medicines out of the reach and sight of children. Pastikan jauh daripada kanak-kanak. Store in a cool, dry place, away from direct heat and light.
Okey. Antara side effect yang sering terjadi kepada pasien ialah sakit perut, rasa mual dan juga rasa tidak lawas. Jadi apa yang kita boleh bagi tahu kepada pasien haruslah mengambil pemakanan yang ringkas, elakkan daripada pemakanan yang berat dan juga makanan-makanan yang pedas. Seandainya pasien muntah dan ada darah, kita haruslah menasihati pesakit agar berjumpa dengan doktor untuk keterangan yang lebih lanjut. Seterusnya, mood or behavior change, especially at the beginning of the treatment. Seandainya pasien rasa confused, rasa tak selesa ataupun rasa macam ada pemikiran yang terganggu, kita haruslah nasihat kepada pasien supaya berjumpa dengan doktor secepat mungkin. Seterusnya, immunosuppressive. Contoh ubat ialah azathioprine. Azathioprine is used to suppress your immune or defense system. It is used to help prevent the rejection following organ transplant operation and also to treat a variety of long-term chronic inflammatory and autoimmune condition. Antara nasihat yang boleh diberikan kepada pesakit, patient should not take azathioprine if they are allergic to azathioprine. Ini disebabkan oleh azathioprine boleh menyebabkan berlakunya kanser pada bahagian liver, spleen and bone marrow dan juga boleh membawa kepada kanser yang lebih teruk. Seterusnya, take the tablets after eating a meal or with a snack. Ini untuk mengurangkan berlakunya stomach upset, iaitu berlakunya ketidakselesaan dan juga mual. Avoid sunlight or tanning beds. Ini disebabkan oleh pesakit yang mengambil ubat ini mempunyai risiko lebih tinggi untuk mendapat kanser kulit. Seterusnya, avoid being near people who are sick or have infection. Ini disebabkan oleh immune system kita menjadi tidak aktif dan boleh menyebabkan kita mudah mendapat penyakit. Seandainya pasien mengambil ubat ini, mereka haruslah cuba untuk menjauhi mereka-mereka yang mempunyai penyakit-penyakit yang berjangkit. Seterusnya, do not receive vaccine while using azathioprine. Ini kerana vaksin tersebut akan kurang efektif ataupun boleh menyebabkan infection kepada pasien. Okay, how to store azathioprine? Keep all the medicine out of the reach and sight of children. Store in a cool, dry place away from direct heat and light. Okay, antara side effect daripada ubat ni, contohnya ialah feeling extremely tired or dizzy, being sick, which is vomiting, loose or watery stool, diarrhea, high temperature, fever, muscle pain or stiffness, skin rash, kidney problems such as change in the amount or color of your urine. Okey, apa yang kita boleh bagi tahu kepada pasien? Antara simptom-simptom ini mungkin adalah sign kepada berlakunya allergic reaction. Jadi kita perlu bagi tahu pasien supaya rujuk kepada doktor untuk keterangan lebih lanjut. Selain itu, side effect seterusnya ialah feeling unwell, high temperature, sore throat or symptom of an infection. Untuk penyakit seperti ini, untuk simptom seperti ini, kita kena bagi tahu pasien supaya cepat-cepat pergi berjumpa dengan doktor. Sebab mungkin pesakit ini sudah terkena infection daripada orang-orang yang mempunyai penyakit-penyakit yang berjangkit seperti chickenpox. Seterusnya, non-drug therapy cancellation. Kita kena bagi tahu pasien supaya avoid overexposure to sunlight. Ini disebabkan oleh kulit mereka yang sensitif kepada sinar matahari yang boleh menyebabkan keradangan ataupun kemerahan pada badan mereka semakin teruk. Seterusnya, avoiding live vaccination if on immunosuppressive agent. Ini disebabkan oleh kita nak elakkan pasien mengambil live vaccination kerana takut berlakunya infection ataupun boleh menyebabkan pasien mendapat infection yang lebih teruk.
Seterusnya, adherence to a diet low in saturated fat and high in fish oil. Stress avoidance untuk mengelakkan daripada simptom-simptom SLE itu semakin teruk. Exercise regularly. Patient is counseled about the importance of drug in SLE. Kenapa kita kena bagi tahu patient betapa pentingnya ubat ni, supaya patient tidak mengambil dos secara berlebihan ataupun patient skip daripada memakan ubat. Ubat yang dimakan oleh patient dalam SLE ini adalah ubat-ubat terkawal, di mana patient haruslah mendapat kebenaran dan juga nasihat daripada doktor seandainya mereka ingin berhenti daripada makan ubat-ubatan yang diberikan ataupun ingin mengambil ubat-ubatan lain untuk mengelakkan berlakunya sebarang interaction antara ubat-ubat tersebut yang boleh mendatangkan side effect yang lebih teruk. Sekian, terima kasih.